goreng dulu, goreng juga. Kita kata, ni goreng guna bakar, ni goreng guna koli berapa, api berapa. Rezeki dia. Rezeki dia. Yes. Rezeki. Pandai. Awak tu pun kasih kita ingat saya. Okey, 1, 2, 3. Yeay. Jadi, okey, sambungnya ni. Okey, jadi tu teknik dan keedah. Teknik dia goreng. Okey, tapi rempah tu merupakan keedah yang berbeza. Macam cikgu mengajar, kalau kita menggunakan bercerita, keedah bercerita. Cikgu ni bercerita menggunakan nada yang sama. Okey, pada suatu hari anak dan kura-kura belum berlari. Menarik tak? Menarik tak? Kurang ke? Tapi cikgu ni pula dengan pakaian anaknya, dengan topeng anaknya, dengan kostumnya, dia pun paling boleh ungkap. Pada suatu hari gini-gini, sorok dia rasa. Kan? Itu ialah keedah dan teknik yang membezakan sama-sama menggunakan bercerita. Tapi apa cikgu ni pada kita sejak dia mengajar. Pak ni hamba mengajar. Itu ialah keedah dan teknik. Macam dibuat cikgu tadi. Dia mengajar warna. Kalau kita mengajar warna kan? Sebutlah putih ni gambar. Okay, sebutlah merah ni gambar. Tapi cikgu tadi menggunakan permainan. Okay. Okay, menggunakan tepukan. Seronok. Okay, kita tulis pun semangat. Tak kuat. Ni budak kita semua sebut warna. Dia negara dia. Sebut je semua cikgu. Okay. Main dah sikit cikgu. Okay. Itu adalah keedah dan teknik. So, strategi gambar. Keedah gambar. Teknik gambar. Susun. Kalau kita masuk kelas tu kita rasa macam aku ready. Semangat. Okay. Itu cara dia. Tak payah yang hebat-hebat. Tak payah fikirkan yang tak payah. Menggunakan bahan tadi pun tak payah. Simple. Tapi bermakna. Okay, lepas tu pendekatan. Okay, tadi sebagai contoh. Ya. Banyaklah kalau cikgu pasal kaedah dia. Bercerita, bermain, tunjuk cara, syarahan, sumber syarat, bicara kepada apa dan lain-lain. Banyak. Cikgu pilih je. Cikgu nak kasih je tu. Kalau cikgu rasa, ikut aku, nak tak apa. Ini ngajar. Tapi kita punya anak murid, cikgu lain ngajar hebat-hebat. Kita ngajar, boleh. Jadi kita boleh pilih. Nak buat apa? Tak salah sebab kita yang mengelola kelas tu. Tak menjadi kesalahan. Okey, lepas tu mempunyai elemen pedagogi terkini. Sebab zaman kita ni pedagogi contemporary. Kita habis dah pedagogi antik. Ya, kalau cikgu mengajar pedagogi ada 3 peringkat. Antik, klasik, contemporary. Antik ni zaman saya mula. Zaman saya 50 tahun dah. Cok entok. Tapi tak apa sesuai dengan zaman tu. Cikgu mengajar gano pasal masa tak kalau Pak Badar. Coba situ. Ni, salin. Tulis. Tak pernah kita nak cikgu ni mengajar besok. Tak haji. Ni, pergi kepada tadi antik klasik situ. Okay. Lepas tu contemporary. Contemporary ni zaman milenial. Zaman murid yang interaktif. Telefon gini. Main telefon. Kita mengajar cokor. Zaman dia kita kena menggunakan contemporary. Apa elemen yang antara ni ialah komunikasi dan kolaborasi. Ya? Kita buat aktiviti kumpulan. Ya? Aktiviti kumpulan. Lepas tu kita menggunakan TMK, teknologi maklumat komunikasi. Ya? Macam tadilah dia menggunakan contoh tadi dia menggunakan video Doraemon tu. Kalau tengok video dia menggunakan TMK. Macam mana tadi dia menggunakan TMK. Mana? Ya?
project, mini project. Tadi contohlah tadi kalau buat pen tahap tipinnya menghasilkan pen daripada bahan terbuang. Tipinnya tu itu buat aktiviti kumpulan mini project. Kalau bahasa Arab daripada kita tipinnya. Boleh kita dia boleh menghasilkan karangan, menghasilkan sendiri, jangan tiru mana-mana. Dia boleh cipta benda yang baru, kan? Lepas tu last sekali faktor menyebabkan pendidikan berkena adalah penilaian terhadap murid. Nilai murid kita faham ke tak faham, dapat tak apa yang kita mengajar 45 minit ke kosong. Ya, tadilah minta murid jawab soalan ke, buat kuis ke, bangun di depan ke, ya, supaya apa yang kita sampaikan kepada murid kita tu murid kita dapat faham dan boleh aplikasi dalam dunia sebenar. Ya. Saya nak tunjuk satu RPS, ya. Tunjuk saja untuk bahagian atas dengan tu. Langkah tu nanti kita aplikasi lepas, ya. Ini satu RPS. Ini RPS yang pada saya sangat sesuai, ya. Cikgu menghasilkan terjaga sebelum cikgu melaksanakan PDP, ya. Biasa kita ada mata pelajaran, ya, kelas kita, ya, tarikh, masa, bilangan murid. Kita kena tahu bilangan murid kita ni berapa orang ni, ya. Lepas tu tajuk kita, apa dia topik kita, ya. Elemen yang ketiga ialah pengetahuan sedia ada murid. Boleh buatlah satu kedua. Kita kena pasti murid kita ni apa yang dah tahu berkaitan dengan topik kita sebelum kita mulakan topik baru, ya. Lepas tu standard kandungan ambil mana ni? Ambil dalam CSKP. Itulah dari bahasa Arab dan berapa ataupun tahun berapa. Kalau prasekolah bawah jenjang kerohanian, kan? Prasekolah bawah jenjang kerohanian dia tak ada khusus, kan? Lepas tu standard pembelajaran. Pembelajaran ni cikgu faham kan cara nak ambil, kan? Faham tak cara nak ambil? Nanti mungkin orang yang tak di mana kita. Cikgu pernah ambil berapa apa untuk bawa standard kandungan tu? Okay, ambil untuk kita nak ajar itu, ya. Okay, standard pembelajaran, standard pembelajaran objektif, ya. Objektif ni, objektif pembelajaran
itu. Ya. Murid boleh membaca surah Al-Nasr dengan betul dan bertajwid. Ya. Itu bacaan guru secara tertib tu. Seperti bacaan ini. Syafah. Kita nak murid kita di aktiviti lagu tu boleh baca. Ya. Tapi daripada situ mengikut bacaan guru. Bukan baca secara perseorangan, beramai-ramai. Itulah aktiviti kelas. Kan, jelas. Jadi objektif kita ialah murid boleh baca. So aktiviti kita tu guru baca, murid ikutlah. Sebab ada kaitan dengan objektif. Jelas, spesifik. Tulis gitu. Ya. Yang kedua, menyatakan pengenalan surah dengan tepat selepas guru. Dan aktiviti berjalan. Hanya lepas guru ayat, murid boleh ayat. Jelas, spesifik. Itu objektif. Bukan kita balik, murid boleh baca. Titik. Murid boleh sebut. Titik. Inilah kita punya guidelines masa kita mengajar. Ya. Yang ketiga, jelaskan 3 tuntutan surah Asri dengan betul. Ya. Aktiviti dia, kan ada aktiviti. Disebut berapa di sini? Selepas penerangan guru dengan aktiviti round robin. Sebutlah ada aktiviti sini. Banyak sangat dia objek ini. Dia bergantung kepada masa lah. Ini contoh lah. Jangan seperti 4 buat 4 lah. Kalau itulah sebagai garis panduan. Lepas tu menghayati tuntutan surah Nasr secara beradab. Ini biasanya sin nama ni. Ya. Dan istiqamah lah. Itu objek ini. Kalau ada bos kelas. Pengen ada waktu apa kan? Tengok objektif, tahu dah apa dia perlu kita buat. Ya? Kriteria kejayaan ni. Ini kalau saya sekolah tu, kita tak ada dia. Ada sekolah kriteria. Untuk yang kalau praktikal kita buat. Mesti tulis. Ya? Itu adalah strategi. Kita dah nampak dah. Sebelum kita mengajar, tulis siap-siap. Strategi, apa dah kita keluar. Ya? Di situ penerangan guru. Berpusat kepada guru dulu. Kan? Nah, lepas tu soal jawab. Guru soal, murid jawab. Bukan guru soal, guru jawab. Guru soal, murid mesti jawab. Itu satu video. Aktiviti dia kita pilih pada kelas. Aktivitinya berbagai-bagai lah. Ya? Lepas tu perbincangan, perkumpulan. Banyak aktiviti perkumpulan sini. Adanya elemen satu, kolaborasi, perbincangan, semuanya. Ya. Lepas tu kolaboratif dan permainan. Siap ada PRPS. Semua ada di sini. Waktu cikgu rancang awal, nak main tak boleh lagi. Tadi sebut permainan round robin tadi. Round ini permainan dalam internet. Ya. Yang quiz. Ya. Sini yang lain perlu tunjuk ke sana? Kerja tunjuk.
yang penting ya. Objektif strategi sebenarnya kalau kita semua penting ni. Tapi sebagai cikgu dah menjadi juga. Objektif strategi. Ya. Sebab bila kita masuk kelas kita lancar dah siap. Boleh siap. Baru kita nampak masuk kelas. Nak rangkai dari kelas ni. Nak guna permainan game. Nak guna strategi ni. Nak guna pendekatan. Siap untuk mencapai objektif tadi. Ya? Okay. Ada soalan? Ada soalan untuk saya? Objektif lah, bagi muda lah kalau kita nak tentu. Kalau kita rumah nampak pagi, kan? Kalau kita kira dari standard untuk belajar, belajar contohnya kita baca ilmu, kita belajar. Dia sesuatu objektif akan. Boleh jawab? Okey, objektif ni pertama kita tengok kepada tahap kognitif murid. Pertama, ruang masuk. Kalau kita semasuk, biasanya dua objektif. Okay, dua semasuk biasa. Kalau kita dua masuk dah sama ada 3 ataupun 4. Tapi kalau lah pandai, lah A katalah. Kita mampu buat apa kita buat. Kalau dah tak mampu pandai, sejam buat 2 cukup. Tengok kepada tahap kognitif murid. Sebab kalau kita katalah menyebut warna, okay? Warna tadi, objektif mengecam dan menyebut. Kata macam guru buat tadi, tak sampai sejam lagi, tapi murid dah boleh jawab. Okay? Tengok bergantung pada tahap murid kita dan juga masa. Pak ni sebagai garis panduan saja. Ya? Boleh? Tak apa tanya. Dalam masa kita mengajar, kita tukar objektif. Ya. Jadi kalau tajuk tu, ada contoh, ada tu cepat. Ini kayak kita beri kelas, ke mana tu. Tapi kalau kita tukar objektif, tukar objektif pada Masa ni. Tak boleh tambah objektif kita dalam semasa ni. Okey, saya minta dah. Okey, kita ada pengukuhan. Bagi pelajar pandai, jangan aktiviti pengukuhan. Apa maksud pengukuhan? Ataupun pengayaan. Apa maksud pengayaan? Kayun. Kita hendak tak nak kaya lagi. Itu maksud pengayaan. Dia pendek supaya lagi. Kita bagi satu aktiviti yang mencabar sekali. Katalah kita mengajar bahasa Arab. Orang lain buat karangan pendek. Untuk dia buat karangan sepenggil. Untuk bagi yang cepat tadi. Objektif sama. Murid boleh menghasilkan satu karangan pendek. Pendek ni bergantung pada kita lah. Mungkin orang lain 3 baris. Baik nampak mudah faham, kita buat dia satu perenggan yang baru. Itu kita panggil pengukuhan dan pengayaan. Murid awak lagu tu. Tak lama biasanya awak lagu tu. Mungkin ada soalan 2. Menjawab soalan Ustaz. Menjawab soalan. Adalah menjawab soalan.